Kalau siapa-siapa yang rajin mengikuti perkembangan terkini COVID-19 di Malaysia, tak kisahlah dalam sidang media ke ataupun berita, kita mesti biasa dengar perkataan R0. So, kalau kita perasan, R0 ni ada turun naik dia mengikut keadaan semasa. Dan dalam website KKM sendiri juga ada diberi unjuran R0 daripada masa ke semasa lah. So, hari ini kita akan bincangkan apa itu R0 dari sudut sains matematik. Okay, saya percaya dalam media pun sebenarnya dah explain R0 itu adalah basic reproduction numbers ataupun merujuk kepada kebolehjangkitan sesuatu virus. So R0 itu sendiri merujuk kepada kebolehjangkitan sesuatu virus pada permulaan ataupun awal sesuatu wabak di dalam masyarakat. So dalam analisis kita ada berlainan terms yang digunakan. Ada yang reproduction number saja atau basic reproduction number ataupun effective reproduction number. Dan semua ini bergantung pada sesuatu analisis yang ingin dijalankan lah. So nilai R ini merujuk kepada keberjangkitan, iaitu secara puratanya berapa ramai orang yang boleh dijangkiti oleh virus yang dibawa oleh kes yang dah sedia ada dalam wabak tersebut. Okay, dari sudut matematik, bila kita sebut purata, maka kita boleh equatekan R sama dengan new number of cases divided by existing number of cases, ataupun kes baru bahagi dengan kes yang sedia ada lah. Contohnya, jika kita ada R sama dengan 2, ini bermakna setiap seorang kes positif jangkitan virus boleh menyebarkan penyakit ini kepada 2 orang yang lain. Itu secara mudahlah untuk kita faham. Tapi malangnya bukan semudah itu untuk menentukan nilai R. Contohnya, let's say hari ini kita ada dilaporkan kes sebanyak 1000 kes baru. Tapi sehari sebelumnya kita ada 500 kes. Kalau ikut formula tadi, kes baru bagi dengan kes lama, kita dapat R sama dengan 2 kan? Ataupun ada orang meletakkan macam secara purata, isi rumah di Malaysia adalah lebih kurang 5 ke 6 orang. So adakah satu orang boleh dalam ahli keluarga boleh menjangkiti 3 ahli keluarga yang lain? So bukan begitu sebenarnya cara untuk kita kira R0. So yang sebenarnya kalau ikut dalam pemodelan matematik, R0 ataupun nilai R sebenarnya bergantung kepada banyak faktor. So model yang biasa digunakan dalam kaedah pemodelan dan ramalan untuk sesuatu wabak adalah biasanya kita gunakan SIR model ataupun SEIR model. So bezanya SIR ada 3 komponen, tapi manakala SEIR kita ada SEIR ada 4 komponen lah. So prosedur yang paling asas dalam pemodelan penyakit adalah dengan menggunakan compartmental model ni lah. So di mana populasi dibahagikan ke dalam kelompok atau kategori yang berbeza. So katakan let's say kita gunakan model SIR tadi dalam epidemiologi atau menghitung jumlah dalam sesuatu kelompok. So kita ada SIR model. So kumpulan yang pertama adalah susceptible, di mana kumpulan yang terdedah dengan penyakit. So kalau basically kita akan sebut semua individu dalam populasi tersebut yang belum terjangkit ni ada tergolong daripada kumpulan inilah. Dan yang kedua kita ada kumpulan infected I ataupun yang telah dijangkiti. Dan yang ketiga kita ada kumpulan recovered. So ini bergantung kepada analisis yang ingin dilakukan. Kadang-kadang kita guna remove sebagai bila kita nak buat analisis sama ada orang yang telah sembuh ataupun orang yang telah meninggal dunia. So secara totalnya jumlah S tambah I tambah R adalah bersamaan dengan total population dalam sesuatu penyebaran wabak tersebut. So macam mana kita nak cari R0 tadi menggunakan SIR model? So ingat tadi saya sebut R0 ini bergantung kepada berbagai faktor. So SIR model ini juga mengandungi beberapa parameter yang penting serta beberapa assumption lain yang kita tentukan dalam model matematik tersebut lah. So ini bertujuan supaya kita dapat menentukan turun naik penyebaran wabak sepanjang pandemik yang berlaku. So dua parameter yang penting tadi adalah infection rate dan recovery rate. Infection rate biasanya ditentukan oleh human behavior lah. Contohnya kita ada pematuhan SOP, pemakaian mask, larangan berkumpul di tempat-tempat awam. Manakala recovery rate ataupun kadar sembuh banyak bergantung kepada kerajaan ataupun pihak autoriti. Ianya termasuklah isolation, contact tracing ataupun mass testing, okay, dan sebagainya. Okey, kenapa kita mesti ambil tahu tentang nilai R? Ianya penting untuk menganalisa sesuatu tindakan ataupun sebarang langkah pencegahan yang dibuat sepanjang pandemik tersebut. So ini termasuklah dari sudut masyarakat ataupun pihak autoriti itu sendiri. Contohnya kita ada different time interval kan, macam kita ada MCO, EMCO, CMCO, dan dari situ kita dapat buat sensitivity analysis untuk lihat berapa efektifnya atau melihat
kesan sesuatu keputusan yang dibuat within that interval lah. Contoh, kita boleh lihat trend penyebaran wabak bila kita membuat keputusan untuk menutup sekolah, dan pada interval lain kita membuat keputusan untuk melarang merentas negeri, dan pada interval lain kita benarkan semula individu untuk merentas negeri. So setiap perbezaan atau setiap langkah-langkah pencegahan yang dibuat, kita boleh buat analisis lah. So oleh itu kita dapat melihat berapa efektif suatu keputusan yang dibuat dan dijalankan. So bila kita tahu atau boleh lihat turun naiknya penyebaran wabak, maka kita berharaplah dapat membuat keputusan yang lebih baik in the future, serta kita boleh bersiap sedia lebih awal supaya memastikan nilai R itu adalah sentiasa within the range, iaitu bawah paras 1, supaya kita dapat mengawal penularan wabak tersebut. Semoga kita semua menanglah dalam perang melawan COVID-19.